Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ashwa Ismail dan Sudut Pandang kembali bersiaran. Sudut Pandang platform untuk mengangkat suara anak-anak muda. Dan 10 Disember, Hari Hak Asasi Manusia Sedunia. Dan kita ingin meneroka serta meneliti bagaimana perspektif anak-anak muda melihat kepada hak asasi manusia. Adakah melihat dari konteks luar sempadan Malaysia atau melihat dalam konteks acuan kita sendiri. Dan untuk itu, Sudut Pandang bersiaran secara langsung dari Don's Warung, Plaza Damas Sri Hartamas ini untuk merungkai mengenai isu ini dari kacamata anak muda, suara-suara anak muda ini. Dan bersama saya ketika ini, untuk kita lihat dengan lebih lanjut, di Sri Hartamas ini terdapat 4 orang anak muda. Saya mulakan dengan di sebelah kiri saya, iaitu saudara Ibrahim Muhammad Hassan atau lebih mesra dengan panggilan Ustaz Baim, Presiden Persatuan Belia Islam Nasional Pembina. Dan di sebelahnya adalah saudara Muhammad Rizwan Muhammad Yusof, Ahli Majlis Tertinggi GPMS, yang juga seorang peguam muda, 26 tahun. 26 tahun. Dan seorang lagi adalah Anas Alam Faizli, pengasas dan juga CEO Teach for the Needs, TFTN, yang ternyata anak muda berjiwa aktivis. Tengok kamera sikit, Anas. Ya, ni Anas. Dan di sebelah kanan saya ialah Muhammad Muklis Maghribi, Presiden Kelab Karisma Siswa Malaysia, yang juga mantan pengerusi Sekretariat Suara Keamanan Mahasiswa. Dan kita pecahkan perbincangan kita dalam 3 segmen. Saya mulakan dengan segmen pertama, sembang mengenai hak asasi manusia dari kacamata anak-anak muda. Saya ingin bermula dengan Ustaz Baim terlebih dahulu. Bagaimana melihatnya dari kacamata anak muda hak asasi manusia ini? Okay, kalau kita tengok hak asasi manusia ni, saya pun merasa curious juga sebab sejak kebelakangan ni soal hak asasi manusia ni ditimbulkan. Yeah. Jadi mungkin ada yang melihat bahawa hak asasi manusia ni ialah satu ekspresi anak muda yang dia ada satu kebebasan tanpa had. Mana dia boleh ekspres seperti apa yang dia nak. Yeah. Jadi kalau kita tengok daripada sudut tu, maka hak asasi ni dia akhirnya dia akan mengancam hak asasi orang lain. Contoh mungkin saya boleh bagikan kat sini ialah bagaimana ada satu ketika dulu sebab dia nak hak asasi, dia nak ekspres daripada sudut lukisan. Kemudian dia lukis Nabi Muhammad SAW dalam bentuk yang menghina. Dan dia sebenarnya dalam, walaupun dia kata itulah hak asasi dia sebagai seorang pelukis, tapi dalam masa yang sama dia telah mengganggu hak asasi umat Islam. Okey. Kita tengok dari kacamata Rizwan bagaimana? Hak asasi sebenarnya adalah hak yang dibagi kepada seseorang secara natural sejak dilahirkan, hanya kerana dia adalah manusia. Tetapi saya setuju dengan Ustaz Ibrahim kata tadi, hak asasi tidak boleh mengganggu hak orang lain. Dan untuk mengelakkan seseorang menggunakan hak asasi sesuka hati, sewenang-wenangnya, hak asasi itu perlu diseimbangkan dengan tanggungjawab. Dan tanggungjawab ini diterjemahkan melalui undang-undang dan sebagainya. Dan antaranya tanggungjawabnya adalah untuk menjaga hak asasi orang lain, untuk menjaga perasaan orang lain, menjaga keselamatan orang lain dan sebagainya. Anas? Saya kalau daripada Teach for the Need ni selalu berminat cerita pasal pendidikan lah. Tapi before we go there, orang muda ni simple je, straightforward. Hak asasi orang muda kan, apa yang kita nak? Kita nak make sure kita dapat hak, kita boleh makan, kita boleh lepak kat warung don kan, kita boleh pergi kerja kan, kita boleh pergi buat apa-apa yang kita nak kan, tanpa diganggu. Dan diganggu atau kita keluar rumah tiba-tiba kena rompak ke apa-apa, just orang muda dia nak tahu dia dilindungi oleh kerajaan, oleh keselamatan, dan dia boleh bebas untuk buat apa yang dia nak. Okey. Saya suka nak tengok definisi Gen Y. Sebenarnya tidak ada pentarifan secara khusus. Okay, Gen Y ni ada semua apa, Nas? Anda semua apa? 24. Okey, alhamdulillah Gen Y. Sebab ada di antara pakar yang mengatakan Gen Y ni merujuk kepada umur, ada yang merujuk kepada tahun kelahiran. Tapi secara fahaman mudahnya, Gen Y ni adalah golongan muda dalam konteks hari ini.
tiap zaman ada orang muda, tapi dalam konteks hari ini saya suka nak memetik kata-kata Datuk Saifuddin Abdullah, bekas Menteri Pengajian Tinggi, Timbalan Menteri Pengajian Tinggi. Kata Datuk Saifuddin Abdullah, orang muda ni dia nakkan 3 perkara. Pertama, dia nak suara dia ni dia dengari. Kedua, dia nak supaya peranannya diiktiraf. Dan yang ketiga, dia mahu supaya masalah yang dihadapi ini diselesaikan dengan cara ataupun dengan kaedah yang dekat dengan hati orang muda. Dan orang muda hari ini dalam konteks Gen Y ini adalah orang yang dia kekerasan itu menjadi suatu benda yang lumrah baginya. Dalam arti kata lain, dia suka bersuara lantang, vokal. Dan orang muda hari ini dia mengklasifikasikan sebagai hormat itu is not something yang kita granted. Dia maknanya dia bukan granted dari segi umur, kedudukan, dan benda itu perlu ada penyemaian dalam konteks orang muda. Okey, bercakap mengenai penyemaian, definisi Gen Y-nya dan tidak kira umur dan bagaimana. Tetapi pada masa sama kita melihat dalam konteks sekarang, apa yang tidak kena dengan hak asasi dari kacamata anak muda? Saya ingin mula dengan Anas ni agak kritikal. Hak asasi orang muda. So, kalau kita nak cerita pasal hak asasi orang muda kan, mungkin kita boleh ambil perspektif daripada segi kadar kuasa membeli. Kalau dulu tahun 70-an baby bloomers kan, generasi baby bloomers. Kalau orang kata tak ada definisi, baby bloomers ni biasa yang lahir tahun merdeka 50. Gen Y lahir 80 ke atas. So, orang lahir tahun baby bloomers, fresh grad gaji 1,000. Okey, dia boleh beli Honda Civic 12,000, 12 kali bulan. Gen Y sekarang gaji 2,000, 2,500 kalau ada degree kan. Dia nak beli Honda Civic dah 120,000. Dah 60 kali ganda gaji sebulan. Jadi orang muda rasa tertekan. Dulu mak bapak dia balik dapat scholarship, pergi belajar overseas. Sekarang dia orang tak dapat scholarship, belajar dekat ITM. Lepas tu kerja susah. Mak bapak dia 25 kahwin, 30 dah jadi manager, 40 jadi CEO. Okey, Anak macam mana pula? Saya setuju dari segi tekanan ekonomi je memang. Ada lagi sudut-sudut lain juga. Sudut-sudut seperti pandangan kita anak-anak muda. Sewaktu sebelum kemerdekaan dulu, kemerdekaan negara Malaysia diasaskan oleh anak-anak muda. Mahathir Mohamad antara yang menggerakkan di Kedah. Ada Ahmad Bustamam, ada Aminuddin Baki dan sebagainya. Mereka yang menggerakkan revolusi untuk memerdekakan Malaysia. Tapi pada hari ini, cadangan-cadangan yang dilontarkan oleh anak muda, idea-idea yang dilontarkan didengar tetapi tidak diambil kira. Jarang diambil kira sebenarnya. Kita melontarkan pendapat pun biasanya regulated, hanya dibenarkan di tempat-tempat tertentu. Dan secara umumnya melihat kepada hak asasi sebagai satu standard atau piawaian asas untuk kita membina kehidupan ini, Ustaz. Okey, jadi kalau kita tengok hak asasi manusia ni dia ada dua versi. Satu hak asasi versi barat. Satu lagi hak asasi Ustaz Bayam ada 30 saat. hak asasi satu lagi adalah versi Islam. Kalau kita tengok lebih hak asasi versi barat ni dia tak ada batasan. Kebebasan mutlak. Kau nak buat apa, buat je lah. Nak bogel tengah jalan, bogel lah. Sebenarnya itu hak asasi dia. Itu versi barat. Tapi daripada sudut Islam, dia ada kerangka syariah yang govern hak asasi manusia tu. Okey. Baik, kita terpaksa berehat seketika. Tak apa, boleh sambung. Tapi untuk TV ni kita berehat seketika. Kita akan kembali selepas ni seperti mana bercakap tentang hak asasi berlandaskan kepada Islam itu sendiri. Kita berehat seketika. Sudut pandang.
Baik, bersama kembali dalam sudut pandang kepada anak-anak muda di luar sana. Teruskan berinteraksi bersama kami melalui Twitter kami @501awani dengan hashtag 501 sudut pandang, dan kita akan terus berinteraksi bercakap. Dalam hari ini kita bercakap mengenai hak asasi manusia dan hak asasi. Untuk segmen kedua, kami ingin menyentuh mengenai hak asasi berlandaskan Islam. Tetapi sebelum itu kita ingin lihat apa yang trending di media sosial hari ini, dan pastinya tidak lain tidak bukan ia menyentuh sesuatu perjuangan yang ada kaitan dengan hak asasi manusia, yang ada kaitan dengan kemanusiaan, dan ada kaitan dalam usaha memastikan semua manusia ini berkongsi rasa yang sama, bebas, merdeka dan bermaruah, iaitu yang telah pun diperjuangkan oleh Nelson Mandela yang telah pun meninggal dunia. Dan itu yang bakal disentuh dalam Kini Trending. Kita bersama dengan Zulfitri Yusof. Zul? Ya, Syuad. Mengenang Nelson Mandela, dan sekarang masih lagi berlangsung upacara memperingati Nelson Mandela di mana hashtag Mandela Memorial dan juga FNB Stadium menjadi perkara yang paling trending sekali di Twitter, khususnya di Stadium FNB yang mempunyai kapasiti 95,000 tempat duduk itu dipilih kerana menjadi lokasi upacara terakhir Mandela muncul di halayak orang ramai ketika Piala Dunia tahun 2010, dan hujan tidak menghalang kehadiran orang ramai ke stadium. Dan kalau dapat dilihat daripada paparan grafik, masyarakat di Afrika Selatan membanjiri stadium sejak awal lagi, dan antara tetamu hormat yang hadir antara lain ialah Presiden Amerika Syarikat Barack Obama. Kalau dapat dilihat di sini gambarnya, Barack Obama, dan juga Setiausaha Agung PBB Jeneral Ban Ki-moon, Presiden Cuba, Raul Castro, Presiden Perancis, Perdana Menteri Britain dan juga Presiden Brazil. Dan beberapa gambar menarik perhatian kami, iaitu gambar daripada Palestin, di mana ada Palestine Solidarity Alliance PSA juga berada di memorial, dan ini gambar yang cukup signifikan sekali kerana jika dunia betul-betul menghormati dan menghargai Mandela, mereka perlu menghentikan penindasan terhadap Palestin. Mandela juga menganggap keadaan di Palestin sama seperti apartheid di Afrika Selatan, dan dapat dilihat kehadiran wakilnya di situ, dan juga selebriti-selebriti terkenal dunia juga yang pernah bertemu dengan Mandela turut menghadiri upacara memorial ini, antara lain seperti Charlize Theron dan juga Bono daripada kumpulan U2 yang mengagumi Mandela di atas bakat dan kejayaannya di Hollywood, di mana Mandela sendiri menyatakan secara peribadi. Dan juga ini antara gambar-gambar, banyak lagi gambar-gambar yang mahu kami kongsikan bersama dengan Ashwat. Tapi pentingnya perkara yang paling menjadi kenyataan yang utama di sini, iaitu Mandela pasti dikenang sebagai pemimpin yang memperjuangkan hak asasi dan juga kemanusiaan, dan dunia juga mencari-cari nilai kepimpinan yang sama seperti Mandela, dan itu mungkin juga dapat dibincangkan dalam sudut pandang Ashwat. Baik, terima kasih Zulfitri Yusof dengan apa yang trending hari ini, dan pastinya dalam segmen ini menyentuh mengenai hak asasi berlandaskan Islam dan bagaimana kita mengimbangi dimensi hak asasi itu dan juga tuntutan dan agama dengan mengambil kira selama ini pun Piagam Madinah mengangkat keadilan sosial, kebajikan sosial. Ustaz Baim. Okey, sebab tu saya kata tadi, kalau kita kata hak asasi manusia ni tak ada dalam Islam, itu tak benar. Ya. Kalau kita asingkan hak asasi dengan agama, maka kita akan jadi sekular. So, hak asasi itu dia berada dalam agama, dalam lingkungan agama ni dia sebagai satu parameter yang kita, kebebasan tu tak mutlak. Hak asasi itu dia mesti berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Contohnya kalau kita boleh ambil nyawa ialah hak asasi seorang manusia. Tak ada siapa yang boleh ancam nyawa kita. Tapi kalau let's say seorang itu berzina, maka halal bagi darahnya untuk direjam. Sebab apa? Sebab dengan berzina tu dia akan merosakkan keturunan ataupun nasab. Sehingga ni anak siapa ni? Ni anak siapa ni? Kita tak tahu. So dari sudut tu Islam menjaga. So maslahah ataupun kepentingan umum itu lebih diutamakan berbanding kepentingan peribadi. Okey. Saya suka nak lihat apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hamid Al-Ghazali dan juga Imam 30 saat Imam Abu Isa Al-Satibi. Mereka telah menggariskan prinsip maqasid syariah, dan di mana dalam prinsip ini tidak diketepikan hak asasi manusia, iaitu yang pertamanya adalah hak untuk bernafas, keduanya adalah hak untuk menggunakan akal, menggunakan idea, hak yang ketiga adalah hak untuk beragama, yang keempatnya adalah hak untuk berkeluarga dan hak untuk memiliki harta. Dan kita lihat daripada hari ini dalam konteks Malaysia ini, saya kira tidak dinafikan hak-hak yang telah digariskan dalam maqasid syariah. Kita cerita pasal hak asasi dalam Islam ni, kita tengok macam ni Islam tu sendiri datang.
Islam tu sendiri datang, Nabi datang nak bebaskan bangsa-bangsa yang buta huruf ni daripada digari oleh orang Quraisy, nak bagi hak yang sama kepada semua, nak bebaskan orang kafir Quraisy dengan Islam. Hak asasi dalam Islam ni seperti yang dikatakan oleh Ustaz Ibrahim tadi, di antara yang menggariskan asas Islam ni adalah Sahifah Madinah, Perlembagaan Madinah itu, dan Perlembagaan Madinah itu juga meletakkan tanggungjawab rakyatnya, tanggungjawab sesiapa yang berlindung di bawah Madinah, dan juga tanggungjawab kerajaan. Jadi tanggungjawab ini kalau kita translatekan, kita lihat kembali kepada keadaan kita sekarang, rasanya undang-undang dan hak asasi yang ada di Malaysia sekarang tidaklah dikatakan sekular dan tidak jauh daripada undang-undang dan hak asasi yang diterapkan oleh Islam itu sendiri. Betul lah. Ya? Betul apa yang dikatakan? Arguable lah. Arguable. Katanya? Kita boleh discuss lah kan. Benda ni bisa bawa perspektif kan. Macam mana Ustaz tadi cakap kan, hak kita tak boleh bagi hak semana-mana kan. Tapi betul lah dia cakap ada batasannya. Tapi apa batasan itu macam mana kita? Batasan yang macam mana? Kita lihat dalam segmen yang ketiga, iaitu kita ingin teroka hak asasi melalui acuan kita, acuan Malaysia itu sendiri. Kita berehat seketika, sudut pandang. Baik, meneroka hak asasi melalui acuan kita, acuan Malaysia. Baik, saya ingin mulakan dengan peguam Muhammad Rizwan. Ya, saya. Hak asasi dalam acuan Malaysia, kita lihat hak asasi yang diberikan kepada rakyat di Malaysia tidak boleh diberikan secara keseluruhan, secara total, tanpa sedikit kawalan. Kerana satunya, landscape kita adalah kita berbilang bangsa, berbilang agama. Jadi terdapat banyak sensitiviti yang perlu dijaga, yang mana jika sensitiviti ini disentuh dan diusik secara tidak adil, secara mungkin yang menyakitkan pihak yang tersentuh, dia akan menyebabkan ketidakharmonian, akan menyebabkan. Ustaz? Okey, jadi kalau dalam konteks Malaysia ni, kita telah meletakkan Islam dalam perlembagaan sebagai agama persekutuan, agama negara. Kat situ dah cantik, dah comel dah. Maknanya Islam, hak asasi macam mana yang kita cakap pun, Islam dia akan menaungi. Jadi kalau ada cubaan-cubaan ataupun ancaman-ancaman yang cuba untuk mempertikaikan Islam sebagai agama persekutuan, maka itu sebenarnya adalah pencabulan terhadap hak asasi masyarakat kat Malaysia yang telah bersetuju dengan maknanya hak asasi manusia di Malaysia ini melalui acuan kita sendiri, melalui acuan Malaysia dah memang cantik dah. Dah cantik dah, kita ada pelbagai. Saya rasa ada dua perjuangan kat sini. Kita duk cerita apa yang tak boleh, apa yang tak boleh kan. Tapi cuba tanya siapa-siapa kat tepi jalan tu, apa hak anda? Tak tahu. Saya rasa sebelum kita bercerita pasal benda yang tak boleh buat, Hak untuk berfikir, hak untuk berfikir kan, hak untuk bersuara, hak untuk pendidikan, hak untuk kewangan, hak untuk berjalan, hak untuk menghidup udara yang segar. Orang tak tahu apa hak dia. Saya hari ni, sepenuh hari hak-hak asasi sedunia, saya tweet ada 30 hak asasi as of UPR lah. Mungkin. ya kan anak-anak muda tak tahu apa hak dia orang. Tahu atau tidak ini, kalau kita tengok dalam konteks hari ini, anak muda yang akses dia terlampau mudah kan, dunia di hujung jari, very accessible dengan Twitternya, dengan Instagramnya. Jadi nak atau tidak itu terpulang kepada golongan orang muda itu sendiri. Nak bercakap soal kita ada hak ataupun kita tak ada hak, itu kita lah yang kena cari. Tapi kalau kita sekadar nak bercerita tentang hak kebebasan bersuara, hak kebebasan pergaulan, banyak lagi yang kita kena buat. Seperti kita tengok orang-orang miskin di bandar, orang-orang anak-anak kecil di kampung yang tidak mendapat pendidikan yang berkualiti, mereka ni juga punya hak asasi untuk belajar. Okey, apabila kita bercakap mengenai hak kan, melalui perspektif saya melihat at the end of the day, akhirnya adalah mengenai the peace of mind. Sekiranya tenang dan gembira hidup dengan apa yang ada.
bukan macam tu ke? Tak. Setuju? Saya setuju. Oh, kalau Ustaz setuju, okey, Anas macam mana? Saya suka dia cerita pasal hak pendidikan tu. Sebab hak pendidikan adalah satu yang TFDN memanglah dia baru ni. kita kena pastikan semua orang dapat pendidikan yang adil dan saksama. Jurang pendidikan di negara sangat lebar dan kita kena address masalah ini. Jurang pendidikan Jurang pendidikan dalam negara kita jurangnya antara bandar dan luar bandar. Setuju? Dan dia juga melibatkan ekonomi. Mungkin keluarga yang kaya dapat memberi tuition yang lebih berkualiti kepada anak. Dan dari segi itu, saya kata hak untuk mendapatkan education secara basic telah diberikan oleh kerajaan. Cuma yang selebihnya mungkin perlu diusahakan sendiri. Tekanan tu sebenarnya dia boleh diambil, misalnya tadi kita cerita tentang tekanan ekonomi, tekanan orang muda pada ekonomi. Sebenarnya benda tu kita boleh ambil daripada sudut positif. Kita ada 24 tahun dah jadi CEO, 26 tahun dah jadi peguam. Satu lagi mengenai Islam itu sendiri, apabila hari ini sibuk diperkatakan mengenai Syiah Sunnah. Ustaz macam mana Ustaz? Okey, sebab itu kalau kita tengok Syiah, adakah dia mengganggu hak asasi manusia lain? Kita tengok kat Syria, apa yang Syiah dah buat. Kita tak nak benda tu berlaku dekat Malaysia. Sebab tu kita menghalang Syiah. Kan? Sebab kita yakin bahawa dengan kunjungan Islam kita tak ada peace of mind tadi tu. Peace of mind bila Islam tu dia promote justice, kan? Islam tu menaungi. Islam rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua. So there is a peace of mind yang kita perlu perjuangkan. Maknanya kalau tak ada peace of mind yang dipromosikan oleh Islam, maka kalau jadi macam dekat Syria tu memang teruklah kita. Dia ini melibatkan satu golongan kelompok. Kalau dulu pun kita tengok tak ada benda-benda seperti mana yang seteruk hari ini. Ini adalah kerana adanya segelintir golongan yang cuba untuk memanipulasikan fakta. Inilah zaman yang Nabi kata dah zaman akhir zaman. Dan dalam surah Al-Hujurat ayat 6 Allah dah kata, apabila datangnya orang fasik kepada kamu membawa suatu berita, maka semak dulu berita sebelum kamu beri kehancuran kepada sesuatu kaum. Cerita pasal Syiah Sunni ni menarik. Apa saja jadi dekat Malaysia orang cakap sekarang dah ramai orang Syiah semua kan? Sebab apa ramai? Sebab kita tak buka information, kita tak bincang, kita tak ajak dia orang discuss. Kita kata no. So anak-anak muda pergi kat belakang cari information sendiri, Google imam ni, dia kata oh this is interesting. Dia sebenarnya tak ada good government, saya rasa tak ada. Kita boleh dapat mutlak satu kerajaan yang cukup baik kan. Sentiasa akan ada loophole di sana sini. So sebagai anak muda lah kita kena utarakan ide-ide seperti mana yang Imam Abu Hamid kata tadi, hak untuk kita menggunakan akal kita nak salurkan ke arah yang mana. Jadi dengan medium kita ada hari ini seperti Facebook, Instagram, Twitter dan sebagainya, blog, maka ide-ide ni perlu disalurkan. Kita kena bagi idea kita ni melalui saluran-saluran ini, dan selepas itulah kita akan tengok sama ada pihak atasan ni mengambil ide-ide yang telah kita utarakan ni sebagai satu yang positif ataupun sekadar di pinggiran sajalah. Pendekatan apa yang disebut oleh Anas dan juga digabungkan dengan dimensi yang disebut oleh Muklis tadi. Pendekatan itu dan juga digabungkan dengan Muklis tadi, pendemokrasian maklumat juga dibangkitkan. Mengenai itu, bagaimana Ustaz melihatnya? Saya setuju kalau maknanya tentang kalau kita tengok Syiah, kita mesti mengkaji, kita tak boleh nak melabel sesuka hati. Kalau kita tengok Syiah, bagaimana dia punya salah satu prinsip dia kata halal darah orang ahli sunnah. Kan? Kalau kita tahu darah kita halal kepada orang Syiah, mesti kita rasa terancam. Ini hak aku, nyawa aku adalah hak aku. Tapi 30 saat terakhir, mana kata anak muda ni perlu memastikan diskurs itu sentiasa berkembang dan dalam keadaan yang lebih harmoni, betul? Betul. Dan saya ingin Okey, dalam 10 saat. saya setuju yang dia semua balik kepada peace of mind tadi. Jadi kita ada hak dan kita perlu pastikan orang lain yang menerima impak daripada hak kita berada dalam peace of mind. Okey. Baik, terima kasih kepada semua ahli panel. Terima kasih kepada Ustaz Ibrahim. Terima kasih kepada Wan Muhammad Rizwan. Terima kasih kepada saudara Anas dan terima kasih kepada Muklis. Dan kepada anda, teruskan menonton Astro Awak ni, berita segenap dimensi, dan kita akan pastikan sudut pandang mengangkat suara anak-anak muda dari masa ke semasa, bercakap mengenai pelbagai isu, merentasi pelbagai isu, dan kita bawakan itu dalam sudut pandang setiap pukul 9 malam. Saya Ashwa Ismail. Teruskan bersama kami, berita segenap dimensi.